Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid, bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Hari ini kita akan membuat ulang kaji mata pelajaran sejarah tahun 4, unit 1, mengenali sejarah. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan membuat ulang kaji unit 1 mengenali sejarah, meliputi tajuk pengertian sejarah, sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Mari kita lihat pengertian sejarah. Apa yang dimaksudkan dengan sejarah? Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Apa kata sejarawan tentang pengertian sejarah? Murid-murid boleh rujuk buku teks sejarah tahun 4, muka surat 4 dan 5. Okey, sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Kita akan melihat pandangan daripada 5 orang sejarawan, iaitu Herodotus, Ibnu Khaldun, E.H. Carr, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kay Kim dan Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Herodotus mengatakan sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Ibnu Khaldun pula mengatakan bahawa sejarah membincangkan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. E.H. Carr pula mengatakan bahawa sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kay Kim mengatakan bahawa sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Dan Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim memberi pandangan bahawa sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Secara kesimpulannya, sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Mari kita lihat sumber sejarah. Murid-murid boleh rujuk buku teks sejarah tahun 4, muka surat 6 dan 7. Sumber sejarah. Okey, sumber sejarah memberi maklumat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Okey, sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer masih berada dalam bentuk yang asal dan belum diolah. Sumber sekunder pula merupakan sumber kedua. Dan sumber sekunder ini merupakan penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Mari kita lihat contoh-contoh sumber primer. Okey, ini contoh-contoh sumber primer iaitu fosil, manuskrip, artifak dan dokumen rasmi. Manakala sumber sekunder pula, contoh-contohnya ialah buku, majalah, akhbar, risalah dan sebagainya. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat kaedah penyelidikan sejarah. Rujuk buku teks muka surat 8 dan 9. Kaedah penyelidikan sejarah digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Okey, penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Kaedah arkeologi digunakan untuk mendapatkan bahan tinggalan sejarah melalui kaedah cari gali. Contoh bahan yang dicari melalui kaedah arkeologi ialah fosil, tembikar, barangan logam, kulit siput dan sebagainya.
Kaedah lisan. Kaedah lisan digunakan untuk mendapatkan maklumat melalui kaedah temu bual dengan orang sumber ataupun saksi yang terlibat dalam peristiwa berkenaan. Kaedah bertulis pula adalah untuk mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran yang terdapat pada dinding gua, kayu, batu, buku, majalah, surat khabar dan sebagainya. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Okey, baiklah seterusnya murid-murid, mari kita buat sedikit latihan uji minda. Murid-murid boleh catatkan jawapan dalam buku latihan. Okey, tuliskan hari, tarikh dan tajuk ulang kaji unit 1 mengenali sejarah. Terdapat 10 soalan yang akan kita jawab bersama-sama. Okey, jadi murid-murid boleh tulis dulu nombor dalam buku latihan. Okey, seterusnya, mari kita baca soalan. Cikgu akan bacakan soalan, pilihan jawapan, kemudian murid-murid akan pilih jawapan dan tuliskan dalam buku latihan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? A. Peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang. B. Peristiwa yang berlaku di masa lampau. C. Peristiwa yang sedang berlaku. D. Peristiwa yang belum berlaku. Okey, pilih jawapan anda. Soalan yang kedua, siapakah nama sejarawan yang menyatakan bahawa sejarah membicarakan tentang peradaban dan perubahan yang berlaku? Cuba perhatikan gambar ini. Adakah anda kenal siapakah sejarawan ini? Sila catatkan nama sejarawan berkenaan. Yang ketiga, apakah kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah? A. Meningkatkan ketahanan badan. B. Menjaga kepentingan diri dan keluarga. C. Mengambil pengajaran daripada peristiwa lampau. D. Mencemarkan nama baik negara. Apakah jawapan anda? Nombor 4. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu tempat kosong dan tempat kosong. Okey. A. Sumber primer dan sumber sekunder. B. Sumber awal dan sumber akhir. C. Sumber primer dan sumber pertama. D. Sumber sekunder dan sumber kedua. Catatkan jawapan anda. Nombor 5. Berikut merupakan artifak yang boleh menjadi sumber primer kecuali A. Duit shilling. B. Tembikar. C. Alatan batu. D. Buku. Sila catatkan jawapan anda. Nombor 6. Buku dan majalah merupakan sumber A. Primer. B. Awal. C. Akhir. D. Sekunder. Sila catatkan jawapan anda. Soalan yang ketujuh. Terdapat 3 kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah apa tu? A. Sekunder. B. Arkeologi. C. Primer. D. Dokumen rasmi. Tuliskan jawapan anda pada buku yang telah disediakan. Nombor 8. Bahan tinggalan sejarah seperti fosil, tembikar,
dan tulang manusia dijumpai melalui kaedah A. Lisan, B. Bertulis, C. Arkeologi, D. Sekunder. Pilih jawapan anda. Soalan yang ke-9. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui A. Catatan diari, B. Menulis buku, C. Berbisik-bisik, D. Temu bual. Apakah jawapan anda? Soalan yang ke-10 iaitu individu yang ditemui ketika proses menemu bual dijalankan dikenali sebagai A. Orang sumber, B. Orang buku, C. Orang laut, D. Orang perpustakaan. Apakah jawapan anda? Okey, baiklah murid-murid. Murid-murid telah selesai menjawab latihan uji minda. Jangan lupa semak jawapan bersama dengan guru sejarah anda. Baiklah murid-murid, cikgu juga menyediakan kuizis untuk murid-murid. Jadi murid-murid boleh dapatkan link kuizis di ruangan deskripsi di bawah ini. Baiklah murid-murid, kelas kita telah pun berakhir. Kita telah selesai membuat ulang kaji unit 1 mengenali sejarah, merangkumi topik pengertian sejarah, sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Kita akan sambung lagi latihan ulang kaji kita dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.